Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita akan belajar bab 3 nutrisi. Okay, 3.3 sistem pencernaan manusia. Okay, saya nak tanya Atia, apa yang awak makan hari ni? Buah, cikgu. Okay, Amni, Burger, cikgu. Amina, Nasi, cikgu. okay, Azhar. Okay, jadi awak tahu tak makanan yang awak makan tu macam mana makanan tu dicerna? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. cikgu, tak Saya tahu. tak tahu. Apa tak tahu, jadi saya akan terangkan tentang sistem pencernaan manusia pada hari ini. Okey, seterusnya kita akan tengok apa itu pencernaan makanan. Okey, so pencernaan makanan ni adalah proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul-molekul yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut supaya dapat diserap ke dalam sel-sel badan. Okay, so kita ada nasi dekat sini. Nasi ni adalah karbohidrat. Okay, karbohidrat dia membekalkan tenaga kepada kita. Okay, tapi sebenarnya nasi ni dia tak boleh beri kita tenaga. Okay, tapi bila nasi ni dicerna menjadi molekul-molekul yang lebih ringkas iaitu glukosa, jadi glukosa tadi boleh masuk ke dalam sel-sel badan dan beri tenaga kepada kita. Okay, seterusnya kita tengok pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okay, pertama kita tengok pencernaan fizikal dahulu. Okay, pencernaan fizikal adalah proses pemecahan makanan yang dimakan kepada cebisan-cebisan kecil di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur. So proses ni berlaku dekat mulut lah semasa kita mengunyah. Okay, dia juga melibatkan peristalsis. Okey, seterusnya kita tengok pencernaan kimia. Okay, pencernaan kimia adalah proses penguraian makanan daripada molekul-molekul kompleks kepada molekul-molekul ringkas dengan bantuan enzim. Jadi untuk pencernaan kimia kita melibatkan bantuan enzim. Tengok persamaan dan perbezaan antara pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okay, pertama kita tengok dulu persamaan dia. Okay, apa persamaan kedua-dua pencernaan tersebut? Okay, pertama adalah berlaku pemecahan makanan. Okay, yang kedua adalah berlaku di salur pencernaan. Okey. Kemudian kita tengok pula perbezaan antara pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okey, pertama, pencernaan fizikal dia berlaku di dalam mulut sahaja. Okey, manakala pencernaan kimia dia berlaku dalam mulut, perut, duodenum dan usus. Okey, yang kedua, pencernaan fizikal dia tidak melibatkan enzim, tapi dia pencernaan kimia dia melibatkan bantuan enzim. So kita ada dua persamaan dan dua perbezaan untuk pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okay, seterusnya kita tengok struktur sistem pencernaan manusia. Jadi ini adalah rajah struktur sistem pencernaan manusia. Okey, kita tengok satu persatu daripada mulut. Okay, so kita makan, makanan itu masuk ke dalam mulut. Okay, kemudian makanan yang kita kunyah tu dia akan bertukar menjadi bolus. Okay. So bolus akan melalui esofagus dan pergi ke perut. Okay, kemudian dia akan melalui duodenum dan pergi ke usus kecil. Okay, setelah tu makanan tersebut akan pergi ke usus besar dan dia akan tersimpan di rektum. Okey, kemudian makanan tersebut akan disingkirkan melalui dubur. Okey, jadi ini adalah struktur sistem pencernaan manusia. Tapi kita tengok ada 3 lagi organ. Okey, yang ini makanan tidak melalui organ hati, pundi hempedu dan pankreas. Tapi ketiga-tiga organ ni dia terlibat dalam proses pencernaan makanan. Okey, saya nak semua tulis aliran sistem pencernaan manusia. Okey, tulis daripada mana ke mana makanan tadi
lalu. Okey, Cikgu. Baik cikgu. tulis dekat Baik, atas cikgu. buku. Okey, dah siap ke semua? Dah cikgu. Dah cikgu. Okey, saya nak Aminah bagi tahu turutan aliran sistem pencernaan manusia. Aliran sistem pencernaan. Yang pertama makanan masuk kat mulut. Lepas tu dia akan turun ke esophagus. Okey. Lepas tu ke perut. Duodenum. Lepas tu akan masuk ke usus kecil. And then ke usus besar. Lepas tu makanan akan tersimpan di rektum dan akan keluar melalui tubuh. Okey, betul. Okey, yang lain sama tak dengan jawapan Aminah? Sama. Kita akan lakukan aktiviti puzzle shirt. Okey. Jadi ini adalah bahan-bahan gambar organ, baju terpakai, gunting, gam atau double tape atau pin. Jadi saya ada suruh awak semua sediakan masa kelas sebelum ni. Jadi awak semua ada sediakan tak? Ada cikgu. Ada cikgu. Ada cikgu. Okey, bagus. Jadi kita akan buat aktiviti puzzle shirt. Okey, cara dia awak kena gunting dahulu. Okey, ikut bentuk organ ni. Okey, kemudian kita akan susun dia menjadi satu sistem pencernaan manusia. Okey, kemudian kita lekatkan dekat baju. Kita lekatkan dekat baju menggunakan gam atau double tape atau pin. Okey, seterusnya saya nak awak bentangkan proses pencernaan setiap organ. Okay, jadi saya akan bahagikan dahululah nama-nama. Jadi seorang perlu ambil 2 organ. Okey, jadi pertama Atiyah. Atiyah kena bentangkan mulut dan esophagus. Okey, yang kedua Azhar. Azhar perlu bentangkan organ perut dan duodenum. Okey, seterusnya yang ketiga Aminah. Aminah kena bentangkan proses pencernaan organ usus kecil dan usus besar. Okey. Baik cikgu. Dan terakhir Amni. Okey, Amni kena bentangkan rektum dan dubur. Okey, jadi semua kena bentang proses pencernaan yang berlaku dalam setiap organ. Okay. Jadi sekarang saya akan bagi awak semua masa dalam lebih kurang 10 minit untuk buat puzzle shirt dan cari maklumat tentang proses pencernaan tersebut dekat dalam buku teks muka surat 62 hingga 63 ataupun awak boleh cari maklumat dekat internet. Okay? Baby 우리의 따뜻함을 그대로 간직하고 싶어 어떤 누구라도 우리 사이 풀지 못해 Tell me I know 말 좀 해줘 내 안에서 난 네 마음 안에서 발버둥 치고 있어 덜컥 겁이 나는 걸 Okay, semua dah bersedia ke? Dah cikgu. Dah Dah cikgu. Okay. Jadi saya nak awak semua bentang mengikut turutan aliran sistem pencernaan. Jadi siapa dulu yang sepatutnya kena bentang? Saya Atiyah. Ya, betul. Okey, apa yang awak kena bentang? Organ mulut dan esophagus. Okey, teruskan. Okey. Okay, saya mulakan ya. Assalamualaikum semua. Okay, hari ini saya akan bentang mengenai aliran makanan dalam salur pencernaan kita yang bermula dengan mulut. Okay, apabila makanan masuk ke mulut, makanan akan dikunyah oleh gigi. Jadi, amylase liur tu dalam air liur kita ni akan
menguraikan kanji kepada maltosa. Okey, seterusnya makanan tadi dia akan masuk kepada yang ini. Yang atas ni. Kita panggil apa? Ni nama dia esophagus. Okey, betul. Esophagus ni, makanan yang memasuki esophagus tadi dipanggil bolus. Bolus ni melalui proses perithalsis pada dinding esophagus tadi yang menolak bolus tu masuk ke dalam perut. Okey, betul. Okey, seterusnya siapa? Saya cikgu. Okey, apa yang awak kena bentang? Duodenum dan juga perut dan juga duodenum cikgu. Okey, ni adalah bahagian perut. Bahagian perut ni dia akan rembeskan asid hidroklorik dan juga protease. Di mana hidroklorik asid ni dia mengaktifkan enzim protease dan akan membunuh bakteria yang mana makanan yang masuk tadi. Kemudian enzim protease tu dia akan cerna protein dan bertukar menjadi polipeptide. Makanan yang kita panggil kim itu separuh cair. Kemudian makanan tadi akan bergerak ke duodenum, yang mana bahagian pertama usus kecil. Okay. Mati akan hasilkan jus empedu, kemudian disimpan oleh usus empedu. Jus empedu akan mengemulsi lemak, dia akan jadi kristalan kecil. Jadi akan menunjukkan asid dalam skin. Pankreas akan menghasilkan pankreas yang mempunyai enzim amylase atau protease. Amylase yang berada di pankreas tu dia akan menghasilkan kanji dan juga maltose. Enzim protease tu dia akan jenakan polipeptide menjadi peptida. Manakala enzim lipase dia akan jenakan lemak menjadi asid lemak dan glikol, cikgu. Betul tak, cikgu? Betul. Okey, jadi dekat bahagian duodenum tu dia melibatkan apa? Organ apa? Organ hati, Hati dan juga pankreas. pankreas dan undi empedu. Okey, seterusnya kita pergi kepada apa pula? Saya cikgu. Saya akan bentangkan usus kecil dan usus besar. Okey, betul. Okay, ni. Yang ni, yang oranye ni usus kecil, yang ni usus besar. Nampak tak? Okey. Ah, Jadi jelas tadi apa dari- dulu? Usus kecil ke usus besar dulu? Usus kecil dulu sebab dari duodenum tu akan turun ke usus kecil. Kalau perasan yang kat duodenum tu dia kata kanji jadi maltosa. Jadi kat usus kecil ni maltosa akan jadi glukosa. Menggunakan enzim maltase. Sebab ke usus kecil ni dia akan rembeskan enzim maltase. Dia akan tukarkan maltosa kepada glukosa. Lepas tu macam kat duodenum tadi polipeptida kepada menjadi dipeptida. Jadi dalam usus kecil ni dia dari dipeptida menjadi asid amino menggunakan enzim protease. Protease ni akan mencerna dipeptida kepada asid amino. Lepas tu last sekali lipase, enzim lipase dia akan cerna lemak menjadi asid lemak dan glycerol. Okey. Kat situ usus kecil lah. Jadi bila sampai ke usus kecil ni akan masuk ke usus besar. Usus besar ni dia akan buat makanan yang tidak dicerna akan masuk ke usus besar. Jadi bila yang tak makanan yang tak proses dari usus kecil tu dia akan turun ke usus besar, and then proses penyerapan air berlaku dalam usus besar. Okey. Okey, betul. So Betul, proses kan? penyerapan semula air berlaku dekat dalam usus besar. Okey, seterusnya organ apa yang terlibat? Seterusnya saya cikgu. Okey. Organ seterusnya Organ apa? amin, cikgu. Organ yang terlibat dekat sini, ini ialah rektum. Makanan yang tidak tercerna dikenali sebagai tinja akan memasuki rektum dan tersimpan sementara di dalamnya. Seterusnya dia akan melalui pergi ke bahagian dubur. Dubur dekat hujung ni, tinja disingkirkan dari badan melalui dubur.
Okey, betul. Jadi semua betul turutan aliran sistem pencernaan makanan. Okey, daripada mulut, esofagus, ke perut, ke duodenum, ke usus kecil, usus besar dan dia tersimpan di rektum kemudian keluar melalui dubur. Okey. Okey, jadi saya akan terangkan balik satu persatu. Okey, yang pertama, makanan akan melalui mulut. Okey, jadi tindak balas fizikal dia adalah mengunyah makanan dengan gigi menjadi cebisan kecil. Okey, kemudian enzim yang hadir adalah enzim amylase. Okey, kemudian tindak balas kimia yang berlaku adalah kanji kepada maltosa. Jadi kanji dicernakan oleh enzim amylase menjadi maltosa. Okey. Mukus berfungsi melicinkan makanan. So makanan akan pergi ke esofagus. Okey, seterusnya makanan yang dah dikunyah tadi dia akan melalui esofagus. Jadi tindakan peristalsis menggerakkan makanan berbentuk bolus ke dalam perut. Okey. So enzim dia tak ada dalam esofagus. Okey, so dia tak ada pencernaan kimia lah. Dia tak berlaku pencernaan kimia dekat esofagus. So tindakan peristalsis melalui pengecutan dan pengenduran otot pada dinding. So bila dia berlaku peristalsis menyebabkan makanan tu boleh turun kepada perut. Okay, seterusnya adalah perut. Okey, dinding perut dia merembeskan protease dan asid hidroklorik. Okey, kemudian asid hidroklorik aktifkan protease dan membunuh bakteria di dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Okey, kemudian protease. Protease ni adalah enzim. Okey, so protease mencernakan protein kepada polipeptida dan makanan akan menjadi separa cecair. Okay, yang kita panggil kim. Okay, so makanan separa cecair dia akan kita akan panggil sebagai kim lah. Okay, seterusnya makanan akan pergi ke duodenum. Okay, proses yang berlaku dekat duodenum ni adalah makanan memasuki bahagian pertama usus kecil. Okay, kemudian hati menghasilkan jus hempedu dan disimpan oleh undi hempedu. Okay, kemudian jus hempedu mengemulsikan lemak menjadi titisan kecil dan neutralkan asid dalam kim. Okay, kim tadi adalah makanan yang separa cecair. Okay. Kemudian pankreas dia menghasilkan jus pankreas dan enzim amylase, protease dan lipase. Okay, kemudian amylase pankreas adalah enzim. Okay. Enzim amylase pankreas dia akan mencernakan kanji menjadi maltosa. Enzim protease dia akan mencernakan polipeptida dia menjadi dipeptida. Okay, kemudian enzim lipase dia mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Okay, so lepas tu makanan tadi kim akan pergi ke usus kecil. Okay, so dekat usus kecil proses pencernaan dia adalah merembeskan enzim maltase, protease dan lipase. So ini adalah pencernaan enzim. Okay, so maltosa dicernakan oleh maltase menjadi glukosa. Okay, yang kedua, dipeptida dicernakan oleh enzim protease menjadi asid amino. Dan yang terakhir, lemak dicernakan oleh lipase menjadi asid lemak dan gliserol. Okey, seterusnya usus besar. Okey, so makanan yang tak dicerna tu dia akan memasuki usus besar. Okey, so proses penyerapan semula air berlaku di dalam usus besar lah. Okey, seterusnya dia akan pergi kepada rektum. So kita akan panggil makanan yang tak dicerna tadi sebagai tinja. Okay, so tinja akan tersimpan di bahagian rektum. Okay, kemudian
tinja akan disingkirkan dari badan melalui dubur. So di sini dubur, tinja akan disingkirkan melalui dubur inilah. Okay, boleh faham ke semua? Faham cikgu? Okay, boleh. Kita teruskan kepada tindakan enzim pencernaan. So kita tengok satu persatu. So ini adalah tindakan enzim pencernaan untuk karbohidrat. Okay? Untuk kumpulan makanan, kelas makanan karbohidrat. Okay, yang pertama daripada kanji. Okay, kita cerna menggunakan enzim amylase menjadi maltosa. So dia dirembeskan oleh kelenjar liur dan pankreas. So pencernaan ni berlaku di mulut dan duodenum. Yang kedua, maltosa dicernakan oleh enzim maltase menjadi glukosa. Dia dirembeskan oleh usus kecil. So ini adalah secara ringkas kanji kepada maltosa dicernakan oleh amylase. Kemudian maltosa dicernakan oleh maltase menjadi glukosa. Seterusnya kita tengok tindakan enzim pencernaan di dalam kelas makanan protein. Okay, yang pertama, protein dicernakan oleh protease menjadi polipeptida. Okay, dirembeskan oleh perut. Okay, kemudian yang kedua, polipeptida dicernakan oleh protease menjadi dipeptida. Okay, dia dirembeskan oleh pankreas dan dia berlaku dekat duodenum. Okey, yang ketiga dipeptida dicernakan oleh protease menjadi asid amino. Okey, dia dirembeskan oleh usus kecil. So secara ringkas dia protein dicernakan oleh protease menjadi polipeptida. Polipeptida dicernakan oleh protease menjadi dipeptida dan dipeptida dicernakan oleh protease menjadi asid amino. Okey, yang terakhir kita tengok tindakan enzim pencernaan dalam kelas makanan lemak. Okey. Jadi lemak dia akan dicernakan oleh lipase menjadi asid lemak dan gliserol. Okey. So dia dirembeskan oleh pankreas dan usus kecil. So dia berlaku di dalam duodenum dan usus kecil. Okey, ni secara ringkas lemak dicernakan oleh lipase menjadi asid lemak dan gliserol. Okey, setakat ni semua faham ke pencernaan kimia? Faham cikgu? Faham cikgu? Okey, kalau faham, saya nak semua jawab soalannya, okey? Jadi yang pertama saya akan panggil dahulu Atia. Cuba jawab soalan pertama. Soalannya, pencernaan dibahagi kepada dua jenis iaitu jawapannya adalah B, fizikal dan kimia. Okey, betul. Okey, so pencernaan dibahagi kepada dua jenis iaitu fizikal dan kimia. Kita ada pencernaan fizikal dan pencernaan kimia sahaja. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Saya nak Amni. Okey, soalan nombor 2. Organ yang membantu memindahkan makanan dari mulut ke perut disebut sebagai esophagus. Esophagus. Okey, so organ yang membantu memindahkan makanan dari mulut ke perut disebut sebagai esophagus. So selepas daripada kita kunyah makanan, so dia akan lalu ke esophagus dan turun kepada perut. Okey, seterusnya soalan ketiga, Azhar. Ya, cikgu. Yang tiga, berikut merupakan aliran makanan dalam sistem pencernaan manusia. Apakah organ X? Jawapan Nazar adalah A, duodenum. Okey, betul. Okey, so makanan akan melalui mulut dahulu, kemudian esophagus, kemudian pergi ke perut. Lepas tu dia akan melalui duodenum. So X-nya adalah duodenum. Okey. Seterusnya soalan nombor 4.
Okey, Aminah. Okey, soalan nombor 4. Pernyataan di bawah adalah berkenaan pencernaan fizikal. Kecuali. Jawapan dia C. Berlaku di dalam mulut, perut dan usus. Okey, betul. Okey, pernyataan di bawah adalah berkenaan pencernaan fizikal kecuali berlaku di dalam mulut, perut dan usus. So, pencernaan fizikal ni dia berlaku dekat mana? Dekat mulut sahaja. Okey. So, pencernaan fizikal dia berlaku dekat mulut sahaja. Okey, soalan terakhir. Amni tolong jawab. Okay, soalan nombor 5. Proses peristalsis pada dinding dinding menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Apakah organ tersebut? Esophagus. D. Okey, betul. Okey. So, esophagus dia menolak berlaku peristalsis lah pada dinding, iaitu dia menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Okey. Okey, semua dapat jawab dengan betul. Okey, memandangkan semua dapat jawab dengan betul. Jadi saya nak seorang tolong rumuskan apa yang awak belajar hari ni. Okey, saya nak Atia. Baik cikgu. Okay, hari ni kita belajar tentang aliran makanan dalam salur pencernaan. Yang kita tahu, yang kita faham hari ni ada 2 jenis, iaitu fizikal dengan kimia. Ada beberapa organ yang terlibat. Yang pertama adalah mulut, yang kedua esophagus, yang ketiga perut, yang keempat duodenum, yang kelima usus kecil, yang keenam usus besar, yang ketujuh rektum dan yang terakhir adalah dubur. Okey, yang kalau dekat mulut ni, enzim yang terlibat adalah amylase, iaitu dia menguraikan kanji kepada maltosa. Okey, lepas tu bila masuk dekat esophagus, proses peristalsis berlaku pada dinding esophagus tu untuk menolak bolus tu masuk ke dalam perut. Lepas tu organ yang seterusnya makanan akan pergi kepada perut lah. Di perut tadi, dinding perut tu dia akan rembeskan protease dan asid hidroklorik. Protease tadi akan cerna protein kepada polipeptida. Lepas tu dekat duodenum tu ada jus empedu. Lepas tu dekat jus empedu tu jus empedu dia berfungsi untuk mengemulsi lemak kepada titisan yang kecil dan juga menetralkan asid dalam kim. Lepas tu pankreas pula dia akan menghasilkan jus pankreas yang ada enzim, ada 3 enzim iaitu amylase, protease dengan lipase. Lepas tu amylase tu dia berfungsi untuk mencerna kanji kepada maltosa. Kalau protease polipeptida kepada dipeptida. Kalau lipase lemak kepada asid lemak dan glycerol. Lepas tu seterusnya makanan ni akan masuk kepada usus kecil. Bila dekat usus kecil ni, dia akan rembes enzim maltase, protease dan lipase. Maltase tu berfungsi untuk mencerna maltosa kepada glukosa. Protease dia cerna dipeptida kepada asid amino. Lipase akan cerna lemak kepada asid lemak dan glycerol. Seterusnya makanan tadi akan masuk kepada usus besar. Makanan usus besar tadi, makanan yang tidak tercerna akan memasuk kepada usus besar. Dekat usus besar ni juga proses penyerapan semula air berlaku. Lepas tu seterusnya makanan yang tidak tercerna tadi dikenali sebagai tinja. Dia akan masuk kepada rektum.
Lepas tu dia akan simpan dekat situ lah. Last sekali dia akan disingkirkan di lubung. Betul-betul. Semuanya betul. Okey. Jadi kita tahulah sistem pencernaan manusia ni sangat penting kan. Jadi kita kena tahu apa organ-organ yang terlibat dan macam mana proses yang berlaku dalam setiap organ. Okey. Jadi itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay.